Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah dan tabligh, dakwah dan fadilatnya. Hadis ke-41. An Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yuja'u birrajuli yawmal qiyamah fayulqa fin nar fatadliqu akhtabuhu fin nar wa yaduru kama yadurul himar birraha'u فيجتمع أهل النار عليه فيقول يا فلان ما شأنك أليس كنت تأمر بالمعروف وتنهانا عن المنكر قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه رواه البخاري صفة النار وأنها مخلوقة. Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat akan dibawa seorang lelaki, lalu dia dicampak ke dalam neraka sehingga tali-tali perutnya akan terburai keluar. Lelaki itu akan berpusing-pusing di sekeliling tali perutnya itu, seperti keldai-keldai mengelilingi pengisar gandum. Yakni sebagaimana haiwan yang digunakan untuk mengisar gandum secara tradisional berputar mengelilingi pengisar, demikianlah lelaki itu akan berputar mengelilingi tali perutnya sendiri. Ahli-ahli neraka akan datang berhimpun di sisinya, lalu mereka bertanya kepadanya, wahai Fulan, kenapa dengan kamu? Tidakkah kamu mengajak kami melakukan kebaikan dan mencegah kami daripada kemungkaran? Maka lelaki itu menjawab, sememangnya aku mengajak kamu kepada kebaikan, tetapi aku sendiri tidak beramal dengannya. Aku mencegah kamu daripada kemungkaran, tetapi aku sendiri melakukannya. Hadis Bukhari. Alhamdulillah tuan-tuan beliau, pagi ini kita membaca satu hadis Nabi SAW. Hadis di bawah tajuk dakwah dan tabligh, dakwah dan fadilatnya. Hadis ke-41 diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ni anak Zaid. Nabi SAW dia ada seorang anak angkat. Namanya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ni anak angkat Nabi SAW. Nabi sangat sayang Zaid bin Harithah. Dan Zaid ni dia ada nama dia Usamah. Si Usamah ni lah yang menjawabkan hadis ini. Zaid bin Harithah ni, dia ni ketika mana berlakunya peperangan Mu'tah, dia ni orang pertama syahid. Nabi bagi 3 orang. Zaid bin Harithah, Ja'far At-Tayyar dan juga Abdullah bin Rawahah. Tiga-tiga yang mula Zaid. Masa perang Mu'tah tu, Usamah ni sama dengan ayah dia. Tengok ayah dia syahid. Dan Usamah bin Zaid ni, dia ni ulama kata dia hubban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia jantung hati Nabi. Nabi dia ada anak angkat Zaid. Zaid ni Nabi sayang. Tiba-tiba Zaid ni mati dalam perang Mu'tah. Maka Zaid ni ada anak dapat Usamah. Usamah tu Nabi sangat sayang. Dan Nabi dia selalu dia letak, dan hadis dia sebut dia letakkan Hasan dekat paha kanan dia dan dia letak Usamah dekat paha kiri dia. Ni Usamah dia. Dan Nabi dia rangkul, dia peluk dulu tu Usamah dan juga cucu dia Hasan. Hasan Hussein peluk, dia kata, ya Allah, aku sangat sayang kepada cucu-cucu aku ni, maka kau sayangkanlah mereka ini ya Allah. Itu doa Nabi pada Usamah. Usamah ni sebab dia orang kata jantung hati Nabi, dan dia orang nak ambil kesempatan. Pernah satu ketika ada seorang perempuan ni dia mencuri. Orang perempuan dia mencuri, lepas mencuri kena cakap, kata lah, cakap bawa jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cara dia nak melepaskan diri, dia mana cara nak selamatkan. Jadi dia datang dan jumpa Usamah, nak dapatkan syafaat Usamah. Minta Usamah ni kononnya boleh khotim lah dengan Nabi.
Kemudian Usamah ni bila datang ke Nabi SAW cerita ni, Nabi kata apa? Atashfa' min haddi min hududillah ya Usamah. Nabi kata, Usamah, kau ni nak beri syafaat kepada hukum-hukum hudud yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai Usamah. Maksudnya Nabi walaupun dia sayang macam mana Usamah ini, tapi hukum Allah itu dia perlu ditegakkan, tak boleh ambil kesempatan lah. So dalam hadis ini Usamah bin Zaid dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Nabi diwahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi menceritakan bagaimana suasana ketika mana berada di alam akhirat nanti, ketika mana manusia dihisab oleh Allah. Dan Nabi menceritakan nanti di akhirat nanti kita akan tengok ada, dia kata yuja'u birrajuli yaumal qiyamah, ada seorang lelaki yang mana mereka ini pada hari kiamat dicampakkan ke dalam neraka, kata Nabi. Kemudian fatandaliqu aqtabahu finnar, bila lelaki ini dicampak dalam neraka, terburai perut dia, terburai tali perut dia dalam neraka itu, kan. Kemudian kata Nabi fayaduru, maka lelaki ini bila perut dia terburai, dia pun dia ambil, dia mengelilingi tali perut dia tu. Kata Nabi kama yadurul himaru dirahau, sebagaimana seekor keldai dia mengelilingi pengisar, kan. Keldai itu dibuat kayu, dia letak, dia pusing kisar gandum tu. Jadi macam itulah tali perut tu, dekat tengah je lelaki ni duk pusing tali perut dia tu. Kemudian bila berlaku begitu, ahli-ahli neraka ni mereka ni datang, dia tengok, nampak lelaki ni orang baik dulu, saleh, kan. Nampak orang baik dekat dunia. Fayajtami'u ahli nar, ahli-ahli neraka pun datang, dia tengok ini siapa pula baru masuk ni, kan. Baru geng baru masuk lah, kan. Dia tengok siapa lah, semua ahli neraka datang berkumpul keliling pada dia, dan mereka bertanya, ya fulan, dia kata, wahai saudara, dia kata, masya'nuka, kenapa kau kena diazab sebegini rupa? Kami tak level ni, tapi kau lagi tinggi, lagi hebat pada kami, kena azab. Masya'nuka, kenapa begini? Alaysa kunta ta'muru bil ma'ruf, bukankah dekat dunia dulu kau yang ajak, dia kata, kau yang ajak kami ni buat benda yang ma'ruf, wa tanhana 'anil munkar, kau yang halang kami ni daripada buat benda mungkar. Kata lelaki tu, dia kata, kuntu amurukum bil ma'ruf, dia kata, aku ni mengajak kamu semua kepada benda yang ma'ruf, wala atihi, tetapi aku sendiri tak buat. Dia kata, ni penyakit ni, wala ati, aku suruh kamu buat benda baik, tapi sebenarnya aku tak buat. Dia kata, wa anhaakum 'anil munkar, dan aku larang kamu daripada buat benda mungkar, wa ati, sedangkan aku buat benda mungkar. InsyaAllah tuan-tuan boleh, hadis ni hadis Bukhari ni orang tak bertikai lah. Maksudnya hari akhirat kalau nanti ada jenis macam ni, dan kita kena ingat diri kita lah. Itu kita mengajak orang, terutamalah macam orang macam saya ni lah, jenis macam ustaz-ustaz duk ngajar-ngajar ni, ajak orang buat baik, jangan buat benda mungkar, tapi kita sebenarnya kita tak buat. Ada hadis yang Nabi peringatkan jangan jadi begitu. Sebab itu kalau kita nak bercakap, sebenarnya kita kena berkira-kira. Tu ayat dia tu, kan. Bahasa Melayu tu berkira-kira. Nak ajak orang buat benda baik ni boleh, tapi kita kena ayat tu biar berlapik, kan. Contohlah kita ni baru kenal tikar sejadah ni 3-4 tahun ni lah, kan. Sebelum ni kita pun lok-lok semacam, kan. Baru kenal tikar sejadah. Lepas tu kita pula nak ajak orang macam kita ni malaikat, kan. Cerita macam bagus, kan. Jadi ayat kita kena, jom sama-sama kita pun baik. Saya pun bukannya power hebat sangat, buat amal banyak sangat, marilah kita sama-sama. Jadi ayat kita lembut lah, berlapik, jadi orang dengar pun sedap. Benda-benda mungkar pun jangan buat. Dulu saya pernah terjebak gini, cerita, kan. Jangan ayat kita kena berlapik lah, gitu. Supaya apa, jangan kita nanti jenis jadi macam keldai yang pusing dia punya tali perut dia di akhirat kelak. InsyaAllah tuan-tuan mulia, kita fahami hadis ini, amal dan sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika.